Okey, jadi untuk video ni kita akan tengok graph of function. Okey, tapi kita dah tengok dah kan macam mana untuk plotkan graph menggunakan Desmos. So for this level, okay, you all perlu bila diberi any function, any given function fx, macam mana dia punya bentuk graph. Okay, sebagai contoh, apabila saya nampak graf bentuk macam ni. Okay, automatik kepala matematik saya terus translate that this is fx equal to x squared. So untuk confirmkan ya ke doktor, y equal fx equal to x squared. Okay, cuba masukkan x sama dengan 3 pada titik kat sini. 3. Nilainya adalah 9. Bila 2 kuasa 2 dapat 4. Negatif 1 kuasa 2 and so on. Okay. Jadi tak perlu pun for this level untuk awak plot satu persatu. It is mencukupi, okay, good enough if you know how to plot and visualize the function using Desmos. Okay, jadi katakan sekiranya saya ada fx equal to negative x squared. Tak nak f lah gx. So I know that this gx adalah sebaliknya lah. This is gx equal to negative x squared. Okay, kalau ada hash x equal to x squared plus 1. Kat mana? Kat mana? So hopefully awak pun nampak jugalah kan kat mana graf hash x equal to x squared plus 1. Okay, jadi katakan kita teruskan kepada example 4.3. Okay, kita ada graph of function fx. Bila ada banyak macam ni biasanya pelajar akan apa, what is that, apa tu, jangan pening-pening. Okay, kita berkenalan dengan nama dia dulu. So namanya adalah piecewise defined function. Okay, kenapa piecewise? Sebab untuk different x, it defined for different fx. Contohnya kita ada daripada 0 hingga 1. Okay, for this interval, our fx is 2x. Second interval, 1 hingga 4. Ketikkan 4 kat sini. Okay, second interval given by fx equal to 2 over x. And then untuk x lebih besar atau sama daripada 4. Okay, start from 4 onwards. Okay, our fx. So nampak tak sekarang? Kita ada 3 function dalam 3 domain yang berbeza. Kita kenali sebagai piecewise defined function. Macam mana nak plot, doktor? Okay, jangan risau-risau. Buka je Desmos. Minta tolong Desmos untuk plotkan. Okay, bila Desmos dia akan beri straight macam ni lah. Okay, jadi kita tengok untuk function yang pertama 2x. So this is y equal to 2x. Kat sini lah. Daripada 0 ke 1. 1 kat sini. Okay, 0 ke 1 macam ni. This is included. Yang ni dia akan jadi open. Okay, untuk yang kedua 2 over x. Jadi yang merah ni adalah y equal to 2 over x. Okay, sampai interval 4. Dia macam ni. Y equal to 2 over x. Dan untuk akhir sekali, okay. Sorry, 2 over x kalau awak tengok, this is open. So yang hijau ni dia akan jadi open. Close. And then this is one open. Manakala untuk yang ketiga, when x greater than 4. Okay, y equal to 4 kat sini. Equal to 4 pula dah. Equal to 3 kat sini. So, dia start daripada sini. Equal, so included akan pergi sana.
Okay. So nampak tak bentuk dia? Bentuk dia macam mana kalau awak lukis sendiri? Okay. So kita ada 1, 2, 3, 4 kosong. Okay. So dia akan pergi kat sini 2, 3. So daripada kosong, awak ambil sendirilah. Nanti lukis sendiri Okay. Ataupun awak boleh tengoklah dalam slide yang ada dalam e-learn. Okay. Kemudian untuk yang kedua, graph the function fx equal to negative x squared plus x plus 2. Macam mana bentuk dia? Dasmos, tolong saya macam mana bentuk dia? Tara dan Smos pun dah bagi. So, graf yang berwarna biru, okay, y equal to negative x squared plus x plus 2. Okay. Jadi dia suruh dapat graf, guna Desmos je, include all x and y intercept. Apa maksud x intercept? X intercept maksudnya pada paksi x dekat mana dia memintas. Sini dan sini. Jadi kalau secara pengiraan, macam mana cara kita nak cari? Jadi kita boleh buat apabila negatif x squared plus x plus 2, kita nak tahu bila nilai y sama dengan kosong. Okay, so fx dia kita letak sebagai kosong. Jadi what's next adalah kita perlu faktorkan. Okay, x1, x2. Untuk dapat negatif, so kat mana nak letak negatif sekarang? Dekat 1 ataupun dekat negatif 1? Kita nak letak negatif kat sini ataupun kat sini? Okay. So kalau kita letak kat sini akan dapat tak negatif x kuasa 2 tolak x. Okay. So kita dapatlah kan. So x plus 1 equal to 0 ataupun x equal to negative 1 dan negative x plus 2 equal to 0, x equal to 2. So that's why lah kita dapat when x equal to negative 1, interceptnya kat sini. When x equal to 2, interceptnya kat sini. So nampak tak bila awak visualize, bila soalan tu tanya x intercept, kita dah dapat, oh dekat mana graf potong paksi x. Gunakan konsep yang sama apabila y intercept, oh dekat mana graf untuk y intercept, dekat mana graf potong paksi y. Macam mana nak tahu graf potong paksi y, apa awak akan dapat apabila awak gantikan nilai x dengan kosong. So F0 adalah negatif tambah, that's why kita akan dapat 3. 3. Kita akan dapat 2 iaitu nilainya adalah di sini. Okay, jadi ada try now exercise 4.3. Banyak ni kan. Jangan pening-pening. Dan saya tak minta pun awak lakarkan sendiri. Okay, just use Desmos. Kemudian tengok dekat mana dia bersilang. Okay, and then kalau ada asymptote, nyatakan juga. Boleh? So untuk Google Classroom, saya nak awak hantar untuk soalan yang pertama dan kedua, soalan A dan soalan C. Okay? Manakala untuk soalan 2, please sketch semua sekali. Selesaikan semualah untuk soalan nombor 2. Dan untuk soalan 3, saya nak awak selesaikan untuk A dan B. Okay? Semuanya just solve menggunakan Desmos. Boleh? Sebab saya nak awak praktis. Praktis dan biasakan tengok bentuk dia macam mana. So, kalau awak jumpa lepas ni, sebab untuk next topic, okay, average of change. Kita akan tengok, bila cari average of change ni, apa kita nak buat. Okay, yang tu dalam topik yang seterusnya. Okay, so itu saja.
make sure buat semua soalan yang bertanda je lah. Contohnya untuk 4.3 ni, berapa je kan soalan. Dan gunakan Desmos, jangan nak menyusahkan diri sendiri. Okey, itu saja. Selamat menggunakan Desmos dan selamat menghantar semua soalan dalam Google Classroom. Terima kasih.